Seperti yang kita ketahui, Aceh bukan tempat terlahirnya ramai ulama. Sebagai contoh, Syekh Abdul Ra'uf Singkil. Pada abad ke-16, Aceh tumbuh menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat di Nusantara dengan pengaruh politik dan diplomatik dalam masyarakat di seluruh dunia, termasuk hubungan dengan Khilafah Utsmaniyah Timur Tengah, iaitu pemerintah Islam yang terkuat pada masa itu. Di samping itu, wilayah yang terawal menjalinkan hubungan intelektual keagamaan dengan pusat tamadun Islam di Timur Tengah, khususnya di Madinah dan juga di Mekah. Implikasi dari hubungan antara Aceh dan Timur Tengah itu menjadikan wilayah berkenaan telah melahirkan ramai sekali ulama atau intelektual Islam seperti Syekh Abdul Ra'uf Singkil. Oleh itu, marilah kita menelusuri serba sedikit tentang riwayat hidup ulama Aceh, iaitu Syekh Abdul Ra'uf Singkili atau nama sebenarnya Aminuddin Abdul Ra'uf bin Ali Al-Jawi At-Tumal Fansuri As-Singkili. Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili atau nama sebenarnya Aminuddin Abdul Ra'uf bin Ali Al-Jawi Summal Fansuri As-Singkili. Beliau merupakan ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarikat Syatariah. Beliau dikenali dengan panggilan As-Singkili atau Tengku Syiah Kuala kerana beliau merupakan anak kelahiran Singkil iaitu Aceh Singkil dan sebelumnya merupakan wilayah Aceh Selatan. As-Singkili dibesarkan di Kampung Suro. Sekarang tempat ini dikenali sebagai kecamatan dan hingga ke hari ini keturunan As-Singkili masih dapat dilacak di desa tersebut. As-Singkili dilahir sekitar tahun 1024 atau 1615 Masihi dan wafat pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masihi ketika usia 73 tahun. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil Aceh pada akhir abad ke-13. Ayah As-Singkili yang bernama Syekh Ali Al-Fansuri adalah seorang Arab yang menikahi seorang wanita setempat dan moyang As-Singkili berasal dari Arab. Ayah beliau merupakan seorang alim ulama dan menjadi guru pertama di Dayah, iaitu madrasah di simpang kanan di pedalaman Singkil. Syekh Ali Al-Fansuri pernah menjadi penasihat kerajaan Tumon. Pembuktikan sejarah tentang keberadaan kerajaan Tumon ini dirujuk daripada karya Zainuddin. Semasa kecil, As-Singkili hidup bersederhana seperti kanak-kanak yang lain. Kebiasaan aktiviti kanak-kanak di desa Aceh, pada waktu pagi mereka membantu ibu bapa dan pada waktu malam mereka pergi ke rumah guru untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. As-Singkili juga dikatakan mendapat pendidikan agama dari didikan Syekh Ali Al-Fansuri. Abdul Ra'uf mendapatkan pendidikan awal di India sebelum beliau melanjutkan pelajarannya di Mekah dengan Syekh Abu Hafaz bin Abdullah. Beliau mendapatkan pendidikan di Mekah, Jeddah, Mocha, Zabid dan Betar Faqih selama lebih dari 19 tahun. Selain itu, beliau juga mendapatkan pendidikan di Palembang dan Aceh. Antara pendidik beliau yang diakui adalah tidak kurang dari 15 orang. Antaranya adalah Abdul Qadir Maurir di Mekah, Ahmad Al-Kushashi di Madinah, dan Burhan Ad-Din Maula Ibrahim, Ibnu Hasan Al-Qurani. As-Singkili mempelajari mazhab Syatariah daripada Syekh Ahmad Al-Dajjani Kushashi yang berasal dari Palestin dan Syekh Ibrahim Al-Qurani dari Kurdistan. Ahmad Al-Dajjani Kushashi adalah seorang syekh yang hebat dalam mazhab Syatariah yang meliputi wilayah Mekah dan Madinah. Begitu juga Syekh Ibrahim Al-Qurani, di mana beliau juga merupakan seorang syekh yang hebat dalam bidang tersebut dan juga mengajar di Madinah. Selain daripada dua syekh ini, As-Singkili juga mempelajari tarekat daripada dua orang India yang tinggal di Arab pada waktu tersebut. Dua ulama tersebut adalah Syekh Badruddin Lahori dan Syekh Abdullah Lahori. Dari segi karya, sebilangan besar karya beliau ditulis dalam bahasa Melayu dan ditulis semasa beliau berada di India, Malaysia dan Indonesia. Antaranya adalah Mi'at At-Tulab fi Tashri Mawa'is Al-Badrifat Al-Ahkam Al-Syariah li Malik Al-Wahab, sebuah karya dalam bidang fiqh.
atau Perundangan Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiatul, dan juga Tarjuman Al-Mustafid yang mana merupakan draft pertama tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu yang lengkap. Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam di Nusantara yang memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan dan kemajuan tamadun Islam di rantau ini. Aceh juga adalah salah satu pusat tamadun dan pengajian Islam yang unggul sehingga melahirkan ramai ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Nama yang terkenal dan tersohor ini sehingga tercatat di dalam sejarah tamadun Melayu dan tamadun Islam memainkan peranan yang penting dan memberi sumbangan yang besar bagi memartabatkan tamadun Islam terutama dalam bidang agama. Syekh Abdul Rauf As-Singkil mempunyai kemahiran serta kepercayaan yang unggul sehingga beliau dipercayai dan dilantik oleh Imam Iskandar Muda menjadi Imam Masjid Raya Baib Al-Rahim. Bukan itu saja, beliau juga dilantik sebagai Qadi Malik Al-Adil. Hal ini kerana dengan kepercayaan beliau, jika seseorang sultan atau raja itu mangkat, maka dialah yang akan menggantikan penggantian sementara menunggu Sultan Baharuddin. Seterusnya, beliau juga merupakan seorang pengamal tarikat tasawuf yang mana kedudukan Abdul Rauf As-Singkil sebagai pemimpin tarikat Syatariyah melalui panduan dan ajaran gurunya Syekh Ahmad Ushashi yang membolehkan beliau mengembangkan gagasan-gagasan keagamaannya sendiri sehingga ke tanah Melayu melalui tarikat ini. Kehebatan Abdul Rauf As-Singkil yang diceritakan tadi tidak terhenti di situ saja. Beliau juga merupakan salah seorang penyelesaian konflik keagamaan dan intelektual. Pemikiran keagamaan yang diperkenalkan melalui tarikat Syatariyah oleh Abdul Rauf As-Singkil ini banyak membantu dalam menyelesaikan konflik keagamaan dan intelektual yang terjadi di Aceh. Kemampuan Syekh Abdul Rauf As-Singkil dalam menyelesaikan masalah berkenaan telah dimuatkan dalam karya-karya beliau sama ada yang ditulis dalam bahasa Melayu seperti Daqa'iq Al-Huruf atau yang ditulis dalam bahasa Arab seperti Tanbih Al-Majid yang berbentuk prosa atau puisi. Syekh Abdul Rauf banyak memberi sumbangan dan jasa beliau ketika beliau masih hidup. Hal ini kita dapat lihat sumbangan beliau dalam bidang penulisan. Antara karya-karya yang dihasilkan olehnya ialah Kifayat Al-Muhtajin, dan melalui karya ini dan tiga lagi karyanya adalah merupakan kitab-kitab yang membicarakan tentang ciri-ciri utama ajaran tasawuf dan asas-asas pendiriannya. Kitab Al-Fara'id, Majmu' Al-Masail dan Mawa'iz Al-Badi'ah adalah merupakan kitab terjemahan yang mengandungi 32 hadis Al-Qudsi. Antara kitab lain juga Mir'ah At-Tullab berkaitan Fiqh Syafi'i dalam bidang muamalat. Hidayah Al-Balighah merupakan fiqh tentang sumpah kesaksian, dan Umdah Al-Muhtajin adalah dalam bidang tasawuf. Selain sumbangan beliau dalam bidang penulisan, Syekh Abdul Rauf juga memainkan peranan yang besar dan sumbangan beliau terhadap pendidikan di Aceh, iaitu mulai dari peringkat asas sehinggalah ke tahap perguruan tinggi. Sistem pendidikan di Aceh bermula daripada madrasah, iaitu sesuai dengan tarafnya sebagai sekolah peringkat rendah. Murid-murid diajar menulis dan membaca huruf Arab, membaca Al-Quran, cara beribadah, berakhlak, kisah-kisah daripada sejarah Islam, rukun iman serta nyanyian nasyid pada setiap malam Jumaat. Sumbangan Syekh Abdul Rauf dapat dilihat pada jaringan keilmuannya. Syekh Abdul Rauf mempunyai hubungan luas dengan ulama-ulama tanah Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah. Selama beliau belajar di tanah Arab, beliau telah menjalinkan hubungan keilmuannya sangat baik dengan ulama-ulama Arab, khususnya di Haramain. Beliau wajar menjadi penghubung bagi para ulama Nusantara dengan ulama-ulama Timur Tengah
jaringan keilmuan beliau dan aktiviti keagamaan serta kegiatan penulisan yang dijalankan oleh beliau telah berjaya memartabatkan tamadun Islam dengan mempersembahkan karya-karya beliau yang tiada ternilai harganya dalam pelbagai disiplin ilmu. Selain daripada karyanya dalam bidang tasawuf, hadis dan fiqh, Syekh Abdul Rauf telah dianggap pelopor dalam kegiatan penulisan tafsir Al-Quran setelah berjaya menterjemahkan tafsir Al-Baidawi kepada bahasa Melayu. Marilah kita mengambil setiap kebaikan yang telah dihujahkan itu dijadikan sebagai pedoman hidup, sekaligus mampu menjadikan contoh tauladan kepada setiap lapisan masyarakat. Kita seharusnya menjadikan sejarah Islam terdahulu sebagai satu inisiatif untuk dipraktikkan pada zaman kini agar Islam itu sentiasa mekar dalam diri anak-anak muda pada masa kini. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi.